Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin mengajarkan beberapa doa yang memang ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Faktor yang menurunkan saya pada malam ini untuk mengajarkan kaedah-kaedah doa, karena saya dapati di laman sosial ada orang-orang tertentu telah mengajarkan berbagai doa yang didakwa doa paling mustajab, sehingga orang hutang beratus ribu dalam sekelip mata dapat dibayar. Ada yang menggunakan apa yang dinamakan NLP, ESQ, metaporesis, hipnosis dan sebagainya. Dan yang terbaru ialah kaedah nafas doa. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, tidak ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Dibimbangi ada unsur-unsur sihir, ada unsur-unsur syaitan yang boleh merosakkan akidah kita. Sebenarnya dalam Quran sudah Allah dah ajarkan kepada kita. Pertama sekali, apabila kita menghadapi berbagai masalah hidup, masalah ekonomi ke, masalah sosial ke, masalah politik ke, masalah apa saja masalah, hubungan suami isteri ke, apa saja masalah, di dalam Quran Allah sudah ceritakan. Nabi Yunus AS menghadapi masalah besar. Masalah apa? Beliau ditelan oleh ikan. Dalam perut ikan itu tentunya gelap, oksigen mungkin kurang, kemudian laut yang dalam tambah gelap. Ulama kata kemurkaan Allah lagi gelap. Kalau kita banding dengan kesusahan yang kita hadapi sekarang ini tuan-tuan, memang jauhlah lebih hebat lagi apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus AS. Tapi Nabi Allah Yunus dilepaskan dari malapetaka itu dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Dan kita semua pun dah tahu, ketika dalam perut ikan itu Nabi Yunus AS, dia tidak berdoa, ya Allah lepaskanlah aku daripada perut ikan ni, kalau tidak aku mati, ya Allah cepatlah, ya Allah. Tak ada. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus AS seperti yang Allah cerita dalam Quran ialah dia bertasbih sambil mengaku dia salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca terus. Akhirnya Allah lepaskan.
bukan saja lepaskan, tapi dilepaskan dengan cara yang paling mudah. Ikan itu pergi ke pantai, Nabi Yunus AS dimutahkan ke pantai, selamat. Selain daripada dilepaskan oleh Allah daripada bala itu, maka Nabi Yunus AS dipuji oleh Allah, dan beliau dapat pahala yang berterusan sampai hari kiamat. Kenapa? Tasbihnya itu semua manusia yang beriman, yang ingat membacanya, termasuklah tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak ajar bagaimana guru saya ajar mengamalkan tasbih Nabi Allah Yunus ini. Guru saya ajar, satu malam kita pilihlah mana-mana malam, kita bangunlah tahajud seperti biasa. Kalau tak pernah tahajud pun bangunlah tengah malam, pukul 12 ke pukul 1, pukul 2, tak kira lah. Bila dah bangun, guru saya ajar, yang pertama, hendaklah lakukan sembahyang sunat taubat. Apa dia? Sembahyang sunat taubat 2 rakaat yang ringan. Mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan semua dosa, yang kecil, yang besar, yang lepas, yang akan datang, yang kita tahu, yang kita tak tahu, zahir dan batin, supaya Allah bersihkan zahir batin kita sebersih-bersihnya. Selepas itu kita segeralah sembahyang sunat hajat. Hajat apa tadi? Kalau kita menghadapi kesusahan, bala dan sebagainya, penyakit, apa-apa masalah, ada anak yang tak pernah balik dah 5 tahun, 10 tahun. Setengah orang jalan mudah, anak tak balik 10 tahun, jumpa pawang. Pawang minta baju si anak. Baju si anak digantung, dipangkah dengan kapur. Si anak sakit berbulan-bulan. Ini tak betul, tuan-tuan. Jadi lepas sembahyang taubat, sembahyang hajat 2 rakaat, mintalah apa yang kita nak, apa masalah yang kita hadapi. Kalau kita ada tanggungan hutang 100,000, mintalah, ya Allah, kau selesaikanlah hutang aku ini, ya Allah, tolonglah ya Allah. Selepas daripada sembahyang hajat ni, tuan-tuan, baca Fatihah sekali, niatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya yang soleh. Satu lagi Fatihah, baca lagi satu Fatihah, niatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Lepas tu kita bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita bermula daripada pukul 2, tak usah berhenti sampai bang subuh. Memang susah. Kalau mengantuk, kata guru saya, boleh minum apa minuman yang boleh menyebabkan kita hilang ngantuk. Setengah orang kopi, tapi dribble luri yang pernah berkawan dengan saya, dia kata, Ustaz, nak hilangkan ngantuk ni senang je, bawa cili api, kalau dah ngantuk gigit, nanti dah pedas, keluar air mata, oksigen pun sampai ke otak, segarlah kita, tak ngantuk satu malam. Ini boleh, tuan-tuan. Atau berjalan dalam rumah, mondar-mandir, baca saja sampai subuh. Sesudah saya diajar oleh guru saya, tuan-tuan, saya sendiri pun memang dah amal. Ada hamba-hamba Allah menghadapi masalah, sebab saya ada pusat rawatan. Saya buka pusat rawatan Islam ni sejak tahun 94 sampai sekarang. Nah, sekarang setiap hari hitung panjang dalam 2-30 orang
orang datang berbagai penyakit. Jadi ada hamba-hamba Allah yang datang menghadapi masalah-masalah, berbagai masalah. Saya ajar supaya mereka lakukan, amalkan kaedah ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang terakhirlah seorang suami, seorang ustaz, istrinya failkan pasah di mahkamah. Sudah 7 bulan suaminya rayu-rayu supaya tarik balik, tapi istrinya tak mau. Istrinya ustazah, bukan sembarang orang, bukan ada sebab. Jadi ustaz ni jumpa saya ajarlah macam tadi. Kata saya, malam ni juga ustaz buat. Malam tu juga tuan-tuan, ustaz tu buat di surau saya. Dia buat daripada jam 1 malam, dia bangun sampai bang subuh. 2 hari selepas itu istrinya telefon dia kata dia tarik baliklah fail itu. Jadi ini ya tuan-tuan ya, doa ustaz ini dikabulkan ya Allah. Selepas 2-3 hari ustaz ni bawa istrinya ke pusat rawatan saya rawat. Karena ada mungkin ada masalah-masalah kejiwaan yang melanda isteri ini. Dan akhirnya alhamdulillah, apa saja tuan-tuan ya, katalah masalah hutang, masalah berat-berat. Apakah kebaikan doa ni, tasbih Nabi Allah Yunus? Kebaikannya memang Allah dah ajar kepada kita menerusi Nabi Yunus. Cuma kita tak terfikir. Kita nak terang-terang, wahai orang-orang mukmin, kau amalkan tasbih Nabi Allah Yunus ni, nanti aku mudah. Takkan Nabi itu tuan-tuan ya. Bila Allah dah ceritakan kerana bertasbih itu, kerana Nabi Allah Yunus itu bertasbih, maka Allah angkatkan bala yang itu besar. Sehingga Nabi Yunus AS disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak Nabi Yunus AS itu menjadi orang yang terus bertasbih, nescaya ia akan tinggal di perut ikan itu hingga hari kiamat. Maknanya mati dalam perut ikan. Kan sama saja. Kalaulah kamu haji tak terus bertasbih, hutang kamu 1 juta itu tak akan terbayar. Haji, kalau kamu tak terus bertasbih, ya, masalah kamu dengan isteri kamu tu tak akan selesai. Kan sama saja tuan-tuan. Tapi takkanlah Allah cakap gitu. Dia bercerita tentang Nabi Allah Yunus, cukuplah. Dan kita jangan cakap pula, itu Nabi, kita ni siapa? Nabi Allah Yunus itu maksum, kita ni banyak dosa. Sebab itulah kita semayang taubat dulu, minta keampunan Allah, biar Allah bersihkan dosa, lalu kita mohon. Tadi saya bacakan ayat, satu ayat 186 ke atau 158, saya lupa lah ya. Surah Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada hamba-Ku yang bertanya kepada engkau tentang aku, sesungguhnya aku ini sangat hampir. Allah itu sangat hampir pada kita, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sentiasa mengkabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Fastajibuli, maka mintalah, berdoalah dan mintalah supaya
aku kabulkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka dapat hidayat jalan kebenaran. Malahan tuan-tuan, ada ayat kalau kita tak berdoa dianggap sombong oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya sesiapa yang takbur daripada beribadat kepada aku, mana tak setengah ahli tafsir takbur di sini bukan kita mesti macam Fir'aun, ya, bukan kita mendabik-dabik dada, ngaku ini, tidak. Takbur di dalam ayat ini, setengah ahli tafsir kata, kalau seorang mukmin itu tak mau berdoa pun dianggap takbur. Ya, kita tak mau doa, alah buat apa doa? Itu sudah dianggap doa, bertakbur kepada Allah. Ini bukan cakap saya tuan-tuan, tengok dalam tafsiran. Setengah ahli tafsir menafsirkan takbur di situ dalam ayat ini bukan mesti kita macam Fir'aun. Takkan aku takbur macam Fir'aun? Memanglah tidak tuan-tuan. Kita tak mau berdoa itu pun dianggap takbur. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang bertakbur daripada melakukan ibadat kepada aku. Seperti apa? Tak mau berdoa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang tersebut akan masuk ke neraka dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Yunus tuan-tuan dipuji oleh Allah dan amalannya itu diabadikan oleh Allah dalam Quran, dan kita yang ramai manusia amalkan sampai hari kiamat. Nah, itulah ya balak yang dilalui oleh Nabi Allah Yunus, mengandungi banyak hikmah. Apa saja tuan-tuan kesusahan tuan-tuan ni, apa saja bacalah, buatlah macam tu. Tapi kata guru saya, kalau nak elok lagi, nazarkan. Ya Allah, kalau engkau kabulkan hajat aku ini, aku nak puasa sunat 1 hari, aku nak puasa 1 hari, atau aku nak derma ke Masjid Hidayah 100 ringgit, boleh. Atau aku nak sedekah pada orang fakir miskin sebanyak sekian, boleh. Nazarkan. Kerana peranan nazar ni tuan-tuan memang sangat penting, terutamanya dalam menunaikan hajat-hajat kita. Kalau kita sakit, ya, kita dah berdoa, nazarkan. Kalau aku sihat, aku nak puasa. Kalau aku sihat, aku nak ini, nak ini. Tapi nazarlah yang munasabah, jangan nazar yang berat-berat. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua ialah amalan Fatihah, doa dengan Fatihah. Dan Fatihah ni memanglah selalu kita baca. Saya dah pernah terangkan sekali dua lah di mana-mana, saya pun lupa. Fatihah ni kita dah tahu, Fatihah itu kan dianggap ummul kitab, ibu pada Quran. Setengah ulama kata, kenapa Fatihah itu dianggap sebagai ummul kitab? Kerana seluruh Quran ada dalam Fatihah. Seluruh isi Quran itu ada dalam Fatihah. Sebab itulah Fatihah itu ummul kitab. Jadi kalau kita baca satu kali Fatihah kan macam, ya, kita baca satu Quran. Hikmahnya pun begitu. Sehingga ada orang kata tuan-tuan, dan seluruh Fatihah itu ada dalam rukbah. Ini ada bukunya, ada kitabnya tuan-tuan yang menerangkan itu. Tapi tak perlu saya nak terangkan pada malam ini.
amalan Fatihah ini juga sebagai doa sangat baik. Ketika saya diminta oleh badan-badan NGO ya, menulis tentang kerja tentang perubatan Islam, jadi saya banyak membaca kitab-kitab perubatan Nabi. Saya antara kitab yang saya baca ialah kitab Tibbun Nabawi yang disusun oleh Ibnu Qayyim Jauziyah ya. Dalam kitab Tibbun Nabawi yang beliau susun itu, dia ada tuliskan pengalaman dia. Satu ketika dia sakit, dia baca banyak ayat tak sembuh-sembuh. Akhirnya bila tak sembuh-sembuh, dia baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah terus, sakit dia sembuh. Jadi dia abadikan dalam bukunya itu. Dia kata, siapa yang sakit sukar nak sembuh, bacalah terus-menerus surah Fatihah. Dalam tahun 70-an tuan-tuan, masa itu saya baru lepas universiti, muda lagi, umur dalam 20 lebih. Entah macam mana, saya pergi rumah saudara saya, memang daripada Pulau Jawa, dia duduk di Kuala Lumpur. Ketika itu tuan-tuan, ada seorang jenderal tentera yang sudah besar berbual-bual dengan saya, berbual-bual tentang doa, tentang ayat-ayat Quran. Dia ceritakan pada saya tuan-tuan, satu ketika dia jadi tentera, di satu kem tentera, seorang tentera mengamuk pakai parang, ramai yang luka, semua lari. Tapi dia cakap pada saya, dia kata yang dia ingat Fatihah. Jadi dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah gitu, dia embuskan dari jauh. Tiba-tiba tentera yang mengamuk ni tuan-tuan, macam lembik, terus terjatuh baring, selamat. Itu dia cerita direct pada saya. Kebetulan tuan-tuan, beberapa tahun kemudian, ketika saya duduk di MOA, masa itu saya ngajar Sekolah Menengah lepas universiti, seorang jiran saya umur 50-an, pagi-pagi hari Minggu jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz. Tolong apa ya? Dia cikgu juga. Tolong apa cikgu? Isteri saya nak bunuh diri. Apa sebab? Tak tahu. Dia dah pegang pisau. Saya kata saya tak tahu apa-apa, tak pernah menghadapi masalah macam ini. Saya pun takut. Cikgu sendiri pujuklah, tolonglah. Bila didesak-desak tuan-tuan, mau tak mau saya pergi juga ke rumah dia. Tapi bila saya nak masuk rumah tu, cikgu tu kata, Ustaz jangan masuk. Ustaz tengok, perhatikan dulu isteri saya itu kat mana. Saya tengok memang isteri dia berdiri bersandar dekat tiang, dekat dinding. Dia pegang pisau. Kata suami dia, Ustaz jangan masuk Ustaz. Dia dah cakap kalau siapa masuk dia akan rodok perut dia. Jadi saya takut tuan-tuan. Saya ingatlah Fatihah yang jenderal itu cerita. Saya bacalah Fatihah beberapa kali. Saya pun tiupkan dia jauh. Memang pelik tuan-tuan. Si isteri jiran saya ni jadi macam mengantuk lembik, terlintuk. Akhirnya rebah, dia tidur. Saya suruhlah suaminya itu ambil parang, ambil pisau. Lepas tu kata saya, biarkan dia terbangkit sendiri. Pukul 12 tengah hari isteri dia terbangkit. Itulah tuan-tuan Fatihah. Itu pengalaman saya. Yang terakhir, yang terbaru lah, ya, kisah terbaru. Ini saya nak ceritakan tak jadi tu ya. Ada satu pasangan suami isteri umur 60-an daripada Seremban. Dia datang pusat rawatan saya, dia mengadu, Ustaz, anak lelaki saya seorang engineer, tapi dia diserang oleh
penyakit kemurungan. Dia mengurung diri dalam bilik selama 4 tahun setengah. Sejak umur 26, sekarang umur sudah 31. 4 tahun setengah. Saya dah uskan macam-macam. Dah habislah usaha saya ni. Apa saja saya dah cuba. Orang cakap apa saya cuba. Tak mau, Ustaz. Jadi saya ajarkan tuan-tuan. Kata saya, cubalah kamu berdua sama isteri sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat itu baca Fatihah 40 kali. Tiap-tiap kali sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima diulanglah 3 kali atau lebih. Jangan tak diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulang 3 kali. Bayangkan Allah dah sembuhkan si anak. Seminggu lepas itu tuan-tuan, si makcik ini, isteri orang itu telefon saya dalam pukul 10 pagi, menangis-nangis. Kenapa makcik nangis? Itulah Ustaz, anak saya ni macam mana. Saya tanya lagi, makcik dah amal tak yang saya ajar tu? Belum lah, dah seminggu kenapa tak amal makcik? Kenapa tak amal? Saya susah nak bangun tengah malam. Makcik bukan mestinya tengah malam. Lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh, lepas zuhur boleh, bila-bila boleh. Sekarang ni pun boleh, makcik. Buatlah. Oh gitu, saya salah faham. Makcik ni pun buatlah. Siang itu juga dia buat. Pagi esoknya tuan-tuan, makcik itu telefon lagi sekali, menangis. Kenapa makcik menangis? Saya semalam dah buat, Ustaz. Ini tadi tiba-tiba anak saya keluar bilik, terkam saya minta maaf. Alhamdulillah. Kata saya, besok atau lusa bawalah anak ni ke pusat rawatan biar saya ubatkan. Betul tuan-tuan, sehari 2 lepas itu si ibu ni bawalah anak dia ke pusat rawatan saya. Biasanya kaedah saya menangani orang stres, tekanan ni morong, saya rendam dua-dua kaki, dua-dua tangan dalam air batu kira-kira 1 jam. Lepas tu saya suruh balik mandikan air batu balik. Lebih kurang beberapa hari kemudian dia boleh bekerja, dan syarikat tempat dia kerja terima dia balik. Jawatan dulu juga. Ini apa dia? Fatihah 40 kali. Selepas sembahyang taubat, mana hajat. Kalau nak sambung doanya doa kunut 13 kali. Tapi tuan-tuan, bukan saja masalah apa saja masalah yang timbul dalam hubungan sosial, ya. Isteri tak mau balik, anak lari dan sebagainya. Boleh buat ni. Pada apa? Fatihah, ya. Fatihah itu memang umul kitab, satu doa yang hebat. Sebab itu Allah pilih untuk kita, diwajibkan tiap-tiap kita baca 17 kali Fatihah dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Tapi itulah sayangnya kita tak nampak kepentingan Fatihah. Satu lagi tuan-tuan, ya. Satu lagi berkaitan dengan masalah, kalau kita ada jiran, ada kawan, ada keluarga, ada bapa, ada mak yang sakit dah bertahun-tahun, tak mati tak hidup, macam-macam masalah. Ini macam mana nak buat? Ini boleh katakan ramai juga, keluarga-keluarga yang datang pusat rawatan saya menghadapi macam ni. Yang paling lama tuan-tuan 11 tahun. Seorang makcik di atas katil 11 tahun. Daripada umurnya 60-an sampai 75. Tak mati, tak hidup. 11 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada macam-macam. Ini macam mana nak selesaikan? Macam mana doa? Sama juga tuan-tuan, sembayangkan sunat taubat. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan dosa hamba-Mu ini, si Fulan bin Fulan.
Macam mana pun besarnya dosa dia, macam mana pun banyaknya dosa dia, Engkau saja ya Allah yang boleh ampunkan. Ampunkan ya Allah, rahmatilah ya Allah. Lepas tu sembahyang sunat hajat. Sunat hajat ni mintalah supaya ajalnya dicepatkan, dimudahkan, diterima kematiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang hajat tuan-tuan, apa nak baca? Apa yang diajar oleh guru saya ialah baca surah Ar-Ra'd, surah 13. Kenapa Ustaz baca ayat ni, surah ni? Saya jawablah kerana guru saya ajar ayat tu. Dan dalam surah ini, kerana ya, guru saya ajar supaya baca surah Ar-Ra'd. Dan dalam surah ini, surah Ar-Ra'd ini ada ayat yang memang menakutkan jin dan syaitan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Allah lah yang sentiasa melepaskan petir. Sawa'iq itu petir. Fayusibu biha man yasha. Petir itu akan mengenai sesiapa yang dikehendaki. Petir ni tuan-tuan, Allah itu kerja Allah, ya. Tapi ada malaikat yang diperintah oleh Allah, biasanya akan mengenai sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Target dia apa dia? Syaitan. Tapi kenapa manusia kena? Ada syaitan-syaitan ni tuan-tuan, dia pandai. Dia rasa akan dipanah oleh petir. Jadi syaitan dinampak di bawah pokok itu, di tepi jalan itu ada 4-5 orang manusia. Syaitan pun kata, daripada aku mati seorang, biar manusia itu ikut mati. Jadi syaitan yang dipetir itu pun mendekati sekumpulan manusia. Petir pun sampai, syaitan pun kena petir, manusia 4-5 orang pun kena sambar petir. Sebab itu kita diajar, ya, bila ada guru ada petir, apa bacaannya? Antara yang saya diajar, ya, oleh guru saya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Dengar aja guru sambung menyambung petir, bacalah. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, cikgu, dah meninggal. Satu petang dia pergi kebun, dia tebang pokok, dia penat, dia duduk atas batang pokok itu sambil minum. Dia 2 orang. Tiba-tiba ada petir sambung menyambung dan memanah. Dua-dua rakan saya ni tersambar petir. Tapi kawan saya yang memang beramal dengan ayat ni, wa man yattaqillah, terpelanting sampai 2-3 depa. Dua-dua terpelanting. Tapi kawan saya ni tak ada apa-apa. Yang seorang lagi itu mati. Jadi kawan saya ni cerita, saya tanya dia kenapa, apa yang cikgu amalkan? Dia kata itulah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan banyak cerita yang dia ceritakan pada saya, kelebihan. Dia pun diajar oleh datuk dia. Kalau tuan-tuan tengok setengah kitab lama, ayat 2 hingga 3 surah Talaq ni dikenali dalam masyarakat kita, dengan apa? Ayat 1000 dinar. Ada ceritanya yang panjang. Saya ingat sikit je. Ada 2 orang hamba Allah yang terlantar di satu pulau tengah-tengah laut. Dia nak keluar daripada pulau itu ke tanah besar, tak ada sampan, tak ada apa. Jadi akhirnya itulah, ikut cerita, ada malaikat ke, ada jin ke, ada apa yang sanggup terbangkan dia ke tanah besar. Tapi mesti ada bayarannya. Bayarannya 1000 dinar. Jadi orang ni ada 1000 dinar, bagilah
opah pada jin itu. Akhirnya jin itu terbangkan orang ni, selamatlah dia ke tanah besar. Tapi cerita ni betul ke tidak, itu ingatan saya, sebab buku tu saya baca masa remaja dulu, ya. Ayat 1000 dinar. Dalam tahun 70-an tuan-tuan, ada sekumpulan student yang belajar Universiti Melaya. Dia datang mengadu pada saya, Ustaz, kami ini tak boleh tidur malam. Kamu tak boleh tidur malam pasal apa? Dia kata hantu kacau. Kamu ramai, ada berapa bilik? 3 bilik. Satu bilik berapa orang? Ada yang 2 orang, ada 3 orang. Kamu ramai pun kalah dengan hantu. Bukan macam tu Ustaz. Kami tidur, nanti diusik macam-macam. Akhirnya kami pakat ramai-ramai tidur di depan TV, di hall, bilik kosong. Kamu tak baca ayat-ayat Quran? Oh, dah baca habis semua dah. Lalu saya kata, ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar tu apa? Saya bacalah, wa man yattaqillah tadi. Oh, itu datuk kami ajar. Cuba malam ni kamu baca. Malam tu tuan-tuan pakat baca. Selamat. Jin yang selalu mengacau tu tak datang. Ini pengalaman saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar tuan-tuan, ya. Jadi kalau masalah tadi sakit tak mati-mati, itulah main taubat, main hajat, baca surah Ar-Ra'd tu, doa kunut 13 kali. Tapi insya-Allah nanti satu kuliah khas, ya. Macam mana nak menangani orang-orang yang susah nak meninggal. Tadi dah sebut, ya, ada 11 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun, ada beberapa bulan, Itu perlu pada satu kuliah, ya, kerana banyak sebab-sebab yang perlu saya terangkan. Cuma saya akhirilah satu lagi doa, ya. Doa kehilangan barang. Apa saja yang hilang, ya. Ada anak yang hilang, bertahun-tahun tak balik. Kalau kehilangan ni tuan-tuan, sama juga sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas itu baca ayat 16 surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw bis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah. Diulang, ya'ti bi Allah, ya'ti bi Allah, innahu latifun khabir. Dibaca ayat ini beberapa ratus, lepas tu diikuti dengan tahlil la ilaha illallah. Dalam hati, ya Allah, barang ini hilang, Engkau hilangkan. Barang ini balik, hanya Engkau saja yang boleh pulangkan. Dan memang sudah diamalkan oleh ramai mereka yang menghadapi kehilangan anak, kehilangan barang kemas, kenderaan, ya. Alhamdulillah, boleh katakan semua dipulangkan. Walaupun barang kemas sudah berbulan-bulan, motor, kereta sudah hilang berbulan-bulan, ya, akhirnya ditemui. Jadi itulah 3 doa, ya, yang penting, yang mungkin kita memerlukannya. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibna alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. As-salatu wassalamu alayka ya
سجد يتجلى الله